Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi hari ini tujuan cikgu rekod adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah berkaitan dengan homework. Homework yang cikgu bagi tu, sila buat. Kalau tak tahu, boleh je WhatsApp cikgu. Kalau dah siap, hantar dekat WhatsApp. Okey, jadi cikgu akan selesaikan homework ni adalah untuk rujukan. Rujukan macam mana cikgu selesaikan homework. Okey, jadi cikgu mula. Ini adalah soalan-soalan dia. Cikgu akan menjawab soalan nombor 4, 5 dengan 6. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 4. Soalan nombor 4 adalah tentang membuat ungkapan algebra. Membuat ungkapan algebra itu persamaan macam cikgu ada bagi tahu sebelum-sebelum ni. Okey, jadi bila kita nak buat persamaan algebra, kita kena tengok tips dia. Apa yang soalan tu bagi? Apa soalan tu tak bagi? Jadi kita tengok kat sini. Okey, yang pertama sekali bila kita nak buat ungkapan algebra, kita kena senaraikan. Apa yang soalan tak bagi? Ataupun apakah dia punya pemboleh ubah? Pemboleh ubah. Pemboleh ubah ni apa? Pemboleh ubah ni lah yang kita kena gantikan sebagai huruf. Pemboleh ubah ni adalah nilai yang soalan tak bagi. Okey, huruf ni apa? Huruf ni lah dia punya algebra. Okey, jadi cikgu mula menerangkan. Ashley membeli X potong kek berasa vanila. Dan Y potong kek berperisa coklat. Jika harga sepotong kek berperisa vanila dan harga sepotong kek masing-masing coklat adalah RM5 dan RM6. Ungkapkan jumlah wang yang perlu dibayar oleh Ashley. Jadi persamaan kita yang kita nak keluarkan ni adalah jumlah wang yang perlu dibayar oleh Ashley. Jadi kita tengok apa yang Ashley tu beli. Ashley beli kek. Yang pertama dia beli kek. Okey. Okey, kita kena tengok Jadi persamaan kita adalah tentang jumlah wang yang perlu dibayar oleh Ashley. Jadi yang pertama adalah Ashley dia beli kek. Okey, kita kena faham tu. Okey, yang pertama dia beli kek. Kita tahu dia beli kek. Okey, kek yang pertama adalah dia beli kek vanila. Ni kek vanila. Okey, jadi kita tulis vanila. Yang kedua, kita tengok dia beli pula kek coklat. Okey. Kita tahu dia beli dah. Kita dah tahu dah dia beli 2 kek. Kek vanila dengan kek coklat. Lepas tu, untuk kek vanila, apakah pemboleh ubah? Apakah huruf yang diwakilkan? X. Dia beli X. Ini apa X ni? X ni adalah bilangan potong kek. Bilangan potongan kek. Itu maksud dia. Kita kena cari pemboleh ubah dia. Jadi pemboleh ubah dia dekat sini adalah bilangan potongan kek. Okey. Seterusnya, bilangan potongan kek X adalah untuk kek vanila dan Y adalah untuk berperisa coklat. Ini adalah kek dia. Lepas tu cikgu teruskan, jika harga sepotong kek untuk vanila, ni harga pula, dia masuk bahagian harga pula. Harga untuk vanila adalah RM5 dan coklat adalah RM6. Jadi seterusnya kita tengok kepada operasi yang terlibat. Operasi dalam matematik ada 4 je, tambah, tolak, darab, bahagi. Jadi seterusnya, kalau kita nak tahu jumlah duit yang dikeluarkan untuk kek vanila adalah X. Bilangan potongan kek tu darab dengan harga. Maksudnya kita tak tahu berapa bilangan potongan kek tu, tapi kita tahu harga. Jadi bilangan potongan kek tu darab dengan harga 5. X darab dengan 5. Kemudian coklat. Y untuk bilangan potongan kek darab dengan harga. Harga dia RM6 bagi setiap potongan. Jadi dekat sini kita pakai darab. X darab 5 dapat 5X. Y darab 6 dapat 6X. 5X adalah duit yang dikeluarkan ataupun cikgu tulis RM lah RM.
Sebab kita bermain dengan duit kan sekarang. Okey, 5 Rm 5X adalah duit yang dikeluarkan untuk kek vanila. Rm 6X adalah untuk duit kek coklat. Jadi dia kata apa? Tengok kat sini, dia kata jumlah. Tadi kita guna operasi darab. Sekarang bila dia mention tentang jumlah, jumlah duit yang dikeluarkan. Sebab apa? Sebab dia beli vanila dengan coklat. Jadi bila dia kata jumlah, kita kena pakai tambah. Untuk kek vanila, duit yang dikeluarkan oleh Ashley adalah Rm 5X. Dan untuk kek coklat, duit yang dikeluarkan oleh Ashley adalah Rm 6Y. Cikgu tersilap tulis, 6Y. Jadi inilah jawapan untuk 4A. Ini adalah persamaan yang menyatakan tentang jumlah wang yang diperlu dibayar oleh Ashley untuk kek vanila dan kek coklat. Okey, itu habis dah nombor 1, 4A. Okey, kemudian cikgu akan menjawab soalan 4B. 4B. Okey, masing-masing boleh tengok. Kita nak pergi kepada 4B pula. Okey, tengok sebuah bilik darjah. Okey, kita cari. Cari apa soalan tak bagi nilainya. Cari. Jadi cari dia punya pemboleh ubah. Cari dia punya pemboleh ubah. Apa pemboleh ubah ni? Maksudnya adalah apa nilai yang soalan tak bagi. Okey, sebuah bilik darjah dapat membuatkan M orang murid. M orang murid. M ni, jadi kat sini kita boleh tahu apa? Bilangan murid. Jadi kita kat sini kita tahu bilangan murid. Kemudian, dan sebuah dewan. Ni bilik darjah. Bilangan murid untuk bilik darjah. Tengok ni. Okey, kemudian sebuah dewan dapat memuatkan N orang murid. N bilangan murid untuk dewan pula. Jadi M dengan N tu adalah memperkatakan tentang bilangan murid. N pun bilangan murid. Cumanya M untuk bilik darjah. N untuk dewan. Okey. Jika dewan dapat menampung lebih banyak murid, nyatakan beza antara bilangan murid yang boleh dimuatkan oleh 2 buah bilik darjah dan 3 buah dewan. Jadi dekat sini, kita kena cari. Kita kena cari macam mana nak menyelesaikan soalan-soalan ni. Okey. Sekejap Maaf. Cikgu tertinggal barang. Okey, maaf cikgu tertinggal ni sekejap Okey. Sorry. Okey, jadi sekarang kita nak bina ungkapan algebra kita. Okey, jadi jika dewan dia nak keluarkan ungkapan algebra. Apakah ungkapan algebra yang terlibat dekat sini? Ungkapan algebra ni menceritakan tentang apa? Ungkapan algebra ni adalah menceritakan tentang beza antara bilangan murid yang boleh dimuatkan di 2 buah bilik darjah dan 3 buah dewan. Okey, kita faham yang tu dulu. Okey, sekarang kita cari berapakah bilik darjah yang terlibat. Okey, bilik darjah yang terlibat dekat sini ada 2 buah bilik darjah. Maksudnya bilangan murid iaitu M darab dengan 2 bilik darjah. Jadi dekat sini kita dapat 2M. Okey, kemudian
Kemudian dia cakap apa? Dia cakap 3 buah dewan. Jadi untuk dewan, bilangan murid adalah N, darab dengan 3 buah dewan. Jadi kita dapat 3. Jadi dekat sini kita dapat 3N. Okey. Jadi bila kita dah tengok dekat situ. Okey, bila kita dah tengok dekat situ, kita tengok pula ayat dia. Ini adalah bilangan murid dekat bilik darjah. Ini adalah bilangan murid dekat dewan. Jadi operasi yang terlibat dekat sini adalah darab. Kemudian dia kata beza, nyatakan beza. Bila kita nak cakap perbezaan, operasi yang terlibat seterusnya adalah tentang tolak. Okey, apa tolak apa? Okey, bila kita nak cakap pasal tolak, mestilah nombor besar tolak dengan nombor kecil. Okey, baca balik. Jika dewan dapat menampung lebih banyak murid, maksudnya dekat dewan tu nombor di bilangan dia lagi banyak. Jadi, ungkapan algebra yang terhasil adalah 3N. 3N bercakap tentang bilangan murid dekat dewan. Tolaklah dengan 2N. 2N adalah murid untuk dekat bilik darjah. Inilah jawapan dia. Jadi kita kena tahu ungkapan algebra tu tentang apa ni. Ungkapan algebra untuk soalan B adalah tentang beza antara bilangan murid di bilik darjah dengan di dewan. Inilah ungkapan algebra dia. Ini adalah ungkapan algebra dia. Kenapa 3? Kenapa 2? 3 buah dewan dan 2 buah bilik darjah. Okey, habis soalan 4. Sekarang kita pergi kepada soalan 5. Kita pergi kepada soalan 5. Okey, cikgu, untuk soalan 5 ni masing-masing boleh buka kalkulator. Cikgu akan tunjuklah macam mana nak selesaikan kalau ada kalkulator. Okey, 5A. Okey, cikgu pergi kepada 5A. P sama dengan 1. Q sama dengan 8. Okey, kita tengok 5P tambah 12Q. 5P tambah 12Q. Ini kita punya persamaan. Jadi apa yang kita kena buat? Masukkan P ke dalam P sama dengan 1 tu ke dalam huruf P. Macam mana? 5 buka kurungan 1 tambah 12. Q 8. Masukkan 8 ke dalam ini. Jadi kamu kena ingat satu benda, kurungan ni maksudnya darab. Jadi setiap kali kita masukkan nilai, pastikan buat kurungan. 5 darab 1 dapat 5. Tambah, guna kalkulator. 12 darab dengan 8, kita dapat 96. Kemudian 5 tambah 96, selesaikan, kita akan dapat 101. Ini jawapan 5A. Habis. Okey, cikgu akan buat 5B pula. 5B. 5B, salin dulu. X ni sama dengan 3. Cikgu buka dulu. Cikgu ambil keluarkan dia punya nilai. X sama dengan 3. Y sama dengan negatif 4. Y sama dengan negatif 4. Okey, kemudian kita punya persamaan. Kita tengok kat sini. X, Y tambah 5X. Tolak 7Y tambah 2. Setiap kali masukkan nilai, pastikan buat kurungan. Ni X. X kita 3. Masukkan kurungan 3. Ni Y. Masukkan kurungan negatif 4. Tambah 5. X ni 3. Masukkan kurungan. Negatif 7. Y negatif 4. Masukkan kurungan. Tambah 2. 3 kurungan negatif 4. Maksudnya 3 darab negatif 4. Kena includekan sekali negatif dalam kita punya pengiraan. Jadi 3 darab negatif 4. Kalau kamu rasa lemah, guna bantuan kalkulator. Dekat sini kita dapat negatif 12. Tambah 5 darab 3 dapat 15. Yang ni ramai silap. Sebab apa? Dia buat 7 darab negatif 4. Kamu kena ingat, negatif ni milik 7. Jadi, tekan kalkulator, cara dia negatif 7 darab dengan negatif 4. Kita akan dapat positif 28. Tambahlah dengan 2. Ini cara cikgu buka kurungan. Kemudian selesaikan macam biasa, negatif 12 tambah 15 tambah 28 tambah 2. Kita akan dapat jawapan dia 33. Ni, tambahkan saja macam biasa.
Okey, habis dekat situ. Seterusnya, cikgu pergi kepada 5C. Cikgu akan buat 5C ni, jadi masing-masing boleh tengok. 5C, A sama dengan 2, A sama dengan 2. Okey, cikgu kotakkan. B sama dengan 5. Okey, cikgu kotakkan. C sama dengan -1/3. Okey, boleh tengok. Okey, sekarang persamaan dia A/4 tolak 6 dalam kurungan BC tolak A. Okey, cikgu fokus dekat sini. Masing-masing boleh tengok macam mana cikgu selesaikan. Okey. Sekarang ni, masukkan dulu kurungan tu. Tukarkan, masukkan nilai A sama dengan 2, masukkan 2 ke dalam sini. Jadi maksudnya 2, buat kurungan. Per 4 tolak 6. B kita 5, buat kurungan. C kita -1/3. Buat kurungan juga. Tolak A kita 2. Tutup kurungan. Kena buat kurungan. Cikgu nak semua buat kurungan. Baru kita darabkan. 2 darab 4. 2 bahagi 4. Tekan je kalkulator 2/4. Macam mana nak tekan? Tekan macam ni. 2/4. Kat sini kalkulator akan tunjuk dapat jawapan 1/2. Dia akan bagi 1/2. Tolak 6 ni jangan selesaikan lagi. Kita selesaikan yang di dalam kurungan. Okey, kita buat. Yang darab dekat sini tengok ni 5 darab -1/3. Darab atas. Kalau dia pecahan, darab yang atas. Jadi sekarang ni 5 darab dengan 1. 5 darab dengan 1 dapat 5. -3. Jangan lupa salin negatif. -5/3. Tolak 2. Jadi cikgu dah buka kurungan kat sini. Kemudian, kita tahu kurungan bermaksud darab. Sekarang ni 6 darab dengan -3. Ni cikgu ajar macam nak tekan kalkulator. Mula-mula tekan -6, lepas tu tekan darab. Setiap kali kita nak masukkan pecahan di dalam kalkulator, kita kena letak kurungan. -5/3. Tutup kurungan. Itu cara untuk kita jawab. Untuk kita selesaikan menggunakan kalkulator. Okey, kita sama-sama tekan -6 darab buka kurungan -5/3. Tulis sebiji macam cikgu tulis. Dekat situ kamu akan dapat jawapan 1/2 ni, jangan lupa salin. Kamu akan dapat jawapan 10, positif 10. -6 darab dengan -2. 6 darab 2 dapat 12. Negatif darab dengan negatif dapat positif 12. Kenapa macam tu? Okey, positif 12. Jadi kita tambahkan. Jadi bila kita tambahkan 10 tambah 12, kita dapat 22. 22. 1/2 tambahlah 1/2. 22. 1/2 ataupun 22.5. Inilah jawapan untuk 5C. Masing-masing boleh tengok. Masing-masing boleh tengok macam cikgu selesaikan. Akhir sekali, cikgu pergi kepada soalan nombor 6. Soalan kita panggil soalan berantai. Mula-mula dia suruh tulis ungkapan algebra. Cikgu tunjuk ungkapan algebra ni supaya kamu boleh faham macam cikgu selesaikan. Okey, tengok. Ungkapan algebra yang pertama, kita cari dia punya pemboleh ubah. Kita cari dia punya pemboleh ubah. Yang kedua, kita cari apa operasi yang terlibat. Okey, Puan Siti Khadijah telah membeli ayam dan daging. Nampak tu? Jadi kita tahu Puan Siti Khadijah ni, Puan Siti lah kita panggil. Puan Siti, dia beli ayam dan daging. Okey, tengok kat sini. Dia beli X ayam. Apa beli X tu? Maksudnya berat. Berat ayam tu kita tak tahu. Jadi X adalah untuk berat. Berat dalam kilogram. Buat macam ni. Ayam diwakilkan sebagai X. Dengan harga RM8 setiap kilogram. Jadi harga dia adalah RM8.
Dikira apa macam mana? Dikira setiap kilogram. 1 kilogram RM8, 2 kilogram RM8/2, RM16 macam tu. Okey, daging. Daging diwakilkan sebagai Y. Dengan harga RM22 sekilogram di pasar. Maksudnya 1 kilogram daging bersamaan dengan 22. 2 kilogram daging, 22/2 dapat 44. Macam tu. Jadi dekat sini kita dapat RM22. Jadi operasi terlibat untuk kita cari, untuk kita cari jumlah harga masing-masing. Harga masing-masing. Jumlah harga M cikgu buat, jumlah harga masing-masing. Jadi operasi yang terlibat dekat sini adalah darab. Apa darab apa? Berat per kilogram. Berat dalam kilogram, darab, iaitu X lah ni. Darab harga setiap kilogram. Jadi kat sini kita akan dapat RM8 harga setiap kilogram darab dengan dia punya kilogram. Berat dia. Kemudian Y. Berat untuk sekilogram. Berat untuk daging tu darab dengan harga bagi per kilogram. Jadi kat sini per tu maksudnya setiap kilogram. 22 darab dengan Y. Jadi ungkapan algebra dia dekat sini adalah tentang ayam. Ayam adalah 8X. Operasi dikata sekarang ni adalah tentang jumlah bayaran. Jumlah dipakai tambah. Jadi kita kena 8X tambah 22Y. Inilah ungkapan algebra. Ungkapan ni bercakap tentang apa? Jumlah bayaran Puan Siti Khadijah. Kita kena tahu ungkapan algebra kita untuk apa. Okey, kemudian cikgu teruskan. Ini adalah jawapan untuk A. Untuk B, cikgu buat kat sinilah A dia. Ini jawapan untuk A. Untuk B, jika X sama dengan 5, Y sama dengan 2. Berapakah jumlah bayaran Puan Siti Khadijah? Kita ambil persamaan yang kita dapat dekat sini, 8X tambah 22Y. Masukkan nilai X, 8 darab dengan 5 tambah 22 darab dengan 2. Masukkan X ni 5. Gantikan 5 ke dalam huruf ni. Jadi 8 darab 5 kita dapat 40. Tambah 22 darab 2 kita akan dapat 44. Okey. Jadi dekat sini kita boleh terus tambah 40 tambah 44 kita dapat 84. Jadi jumlah bayaran Puan Siti Khadijah untuk membeli ayam dan ikan adalah sebanyak RM84. Ini jawapan untuk B. Okey, boleh tengok dan dengar balik penjelasan cikgu macam mana. Okey, jadi habis sudah penerangan cikgu. Okey, jadi semua cikgu harap masing-masing boleh faham. Sampai situ sahaja kita punya penjelasan lah. Kalau ada apa-apa masalah, WhatsApp je cikgu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.